Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama-tama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada pagi hari ini. Hari ini kita masih lagi ingin mengupaskan kitab 35 pengajaran berkaitan solat Jumaat sebelum zawal, iaitu sebelum zuhur. Dan hari ini merupakan sesi kita yang ke-6. Saya ingin mulakan sesi kita pada pagi hari ini dengan kita ulang kaji sikit apakah poin-poin penting yang telah kita sentuh pada sesi yang lalu. Jadi pada sesi yang lalu ini merupakan di antara perkara yang penting yang kita simpulkan dan kita rumuskan. Yang pertama sekali kita mengatakan yang para ulama berbeza pandangan mengenai status solat Jumaat. Sama ada ia adalah pengganti bagi solat zuhur ataupun tidak. Solat Jumaat ni adakah dia badal? Adakah dia pengganti bagi solat fardu zuhur? Ada dua pandangan di kalangan para ulama. Pandangan pertama di kalangan para ulama mengatakan yang solat Jumaat adalah pengganti bagi solat zuhur. Manakala di sana ada pandangan yang kedua. Pandangan kedua mengatakan yang solat Jumaat bukan pengganti bagi solat zuhur. Solat Jumaat adalah satu solat mustaqillah. Satu solat yang berasingan, yang independen. Dan kita pun dah kongsi dengan antum nama-nama para ulama yang menyokong kedua-dua pandangan ini. Jadi itu merupakan perkara yang pertama yang kita rumuskan bagi sesi minggu lalu. Pada minggu lalu juga kita membahaskan tentang isu ijma' yang banyak kali digunakan dalam kitab-kitab usulul fiqh. Dan kita simpulkan yang dimaksudkan dengan ijma' adalah kesepakatan dalam hukum syarak oleh para mujtahid daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu zaman selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijma' ni senang kata adalah konsensus. Ijma' ni senang kata adalah kesepakatan semua ulama mujtahid daripada pelbagai mazhab tentang satu hukum. Semua sepakat. Kita boleh beri contoh isu yang diijma'kan oleh ulama. Ulama semua sepakat tentang pengharaman riba. Tak ada khilaf. Ulama semua sepakat tentang kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan. Tiada khilaf. Tiada perbezaan pandangan. Ulama semua sepakat tentang kewajipan mendirikan solat 5 waktu. Tiada perbezaan pandangan di kalangan ulama.
Jadi ijma' adalah kesepakatan semua para ulama dalam satu isu. Dan kita bincangkan juga pada sesi minggu lalu, adakah isu solat Jumaat sebelum zawal, adakah isu solat Jumaat sebelum zuhur ini termasuk dalam kategori ijma' ataupun tidak? Kita simpulkan, kita mengatakan yang isu solat Jumaat sebelum zawal, sebelum zuhur ini dia tidak termasuk dalam kategori ijma'. Kenapa dia tak termasuk dalam kategori ijma'? Kerana para ulama' bila buat kajian, mereka mendapati isu ini telah diperselisihkan oleh para ulama' daripada dulu. Dia bukan satu isu yang baru. Ulama' dah selisih pandangan daripada kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah berbeza pandangan tentang isu ni. Di kalangan para tabi'in pun berbeza pandangan. Jadi ini adalah isu khilafiyah. Ini adalah isu khilaf, isu yang mana ada perbezaan pandangan di kalangan ulama'. Satu pandangan, iaitu pandangan majoriti ulama' mengatakan yang solat Jumaat sebelum zawal ini tidak dibenarkan. Minoriti ulama' berpandangan yang solat Jumaat sebelum zawal, sebelum zuhur itu adalah dibenarkan. Jadi adalah isu khilaf, isu perbezaan pandangan. Yang ketiga yang kita nak simpulkan berdasarkan sesi kita yang lalu, kita mengatakan yang isu solat Jumaat sebelum zawal ini tidak termasuk dalam kategori kemungkaran. Tetapi dia termasuk dalam kategori isu yang khilaf. Isu khilaf, isu perbezaan pandangan yang terbit daripada golongan para ulama' yang muktabar. Kita dah senaraikan dah nama-nama para ulama' yang berselisih dalam isu ni. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Yang kata boleh adalah ulama'-ulama' yang hebat. Yang kata tak boleh pun adalah ulama'-ulama' yang hebat. Daripada kalangan para ulama' silam dan juga daripada kalangan para ulama' semasa. Dan isu salat Jumaat sebelum zawal ataupun sebelum zuhur ini ada sandarannya daripada hadis-hadis yang sahih. Kita dah kongsi dengan antum dengan panjang lebar tentang cara pemahaman hadis dalam Sahih Muslim. Ada beberapa potong hadis yang mana hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Para ulama mempunyai pemahaman yang berbeza, pendirian yang berbeza dalam memahami sebahagian hadis-hadis dalam Sahih Muslim yang berkaitan dengan solat Jumaat sebelum zawal iaitu sebelum zuhur. Jadi oleh kerana ada isu khilaf, maka bolehlah berlapang dada, orang-orang Islam berlapang dada bila berdepan dengan isu-isu khilafiyah, isu-isu yang ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama'. Jadi itu merupakan di antara tiga poin penting yang ingin saya rumuskan berdasarkan sesi kita pada minggu lalu. Hari ini insya-Allah Ta'ala kita nak lihat kepada soalan yang berikutnya berdasarkan urutan kitab ini. Hari ini kita nak kongsi dengan antum tentang soalan yang ke-17. Okay. Jadi apakah soalan yang ke-17? Soalan ke-17 berbunyi, adakah kelonggaran dalam fatwa dikaitkan dengan keadaan darurat sahaja? Fatwa ni tak kisahlah fatwa kat Singapura ke, dekat Malaysia, dekat Brunei, dekat negeri Arab, dekat Amerika, Australia. Fatwa ni dalam pengeluaran fatwa, bila para ulama' ataupun bila para mufti dia nak berikan keringanan, kelonggaran dalam pengeluaran fatwa, adakah faktor yang membawa kepada keringanan? Adakah faktor yang membawa kepada kelonggaran dalam pengeluaran fatwa itu dikaitkan dengan keadaan darurat sahaja? Itu kita punya perbincangan. Soalan yang ke-17. Okay. Jadi sebelum saya nak bahaskan dengan lebih lanjut, kita nak minta pandangan antum.
Sebelum saya jawab soalan tadi, kita nak minta dulu pandangan antum tentang soalan yang pertama itu. Adakah kelonggaran dalam fatwa dikaitkan dengan keadaan darurat sahaja? Apa pandangan antum? Kita berikan dua pilihan, sama ada ya, antum setuju yang darurat is the only factor yang membawa kepada kelonggaran dalam fatwa. Ataupun antum pilih B, tidak. Bukan Ustaz. Kelonggaran dalam fatwa ni tak dikaitkan dengan darurat sahaja. Di sana ada faktor-faktor yang lain. Jadi ada pandangan daripada antum yang boleh kongsi dengan kita dekat ruangan komen. Adakah kelonggaran fatwa dikaitkan dengan keadaan darurat sahaja? Ya ataupun tidak? Apa pandangan antum? Jadi saya lihat ada yang dah berikan komen. Ada mengatakan tidak. Ada mengatakan tidak, ada beberapa daripada kalangan antum yang kata tidak. Kelonggaran dalam fatwa tidak dikaitkan dengan keadaan darurat sahaja. Syukran saya ucapkan di atas yang sudi berkongsi komen dan pandangan antum. Apa jawapan bagi soalan ni? Jawapan bagi soalan yang ke-17 ini adalah darurat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kelonggaran daripada sudut fatwa, tetapi ia bukannya satu-satunya faktor. Yes, memang betul. Darurat ni merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kepada keringanan fatwa, kelonggaran dalam fatwa. Tetapi that is not the only factor. Dia bukan satu-satunya faktor yang membawa kepada keringanan daripada sudut fatwa. Orang kalau mendalami ilmu fikih, seseorang kalau mendalami ilmu usulul fiqh, dia akan pelajari bahawa darurat bukannya satu-satunya faktor yang membawa kepada keadaan dilonggarkan fatwa. Kita selalu dengar tentang kaedah fiqh yang berbunyi ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan darurat membenarkan perkara-perkara yang dilarang. Betul. Memang betul ada kaedah tu. Tapi dalam masa yang sama juga, bagi mereka yang belajar kaedah-kaedah fiqh, di sana ada kaedah-kaedah yang lain yang membawa kepada keringanan dalam fatwa. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Keadaan yang susah, dia membawa kepada keringanan. Idza dhaqal amr ittasa'a. Bila keadaan menjadi sempit, maka hukumnya diluaskan. Ada kaedah lain yang berbunyi al-haja tunazzal manzilat darurah wad darurah tubihul mahzurat. Keadaan hajat boleh disamakan kedudukannya dengan keadaan darurat, dan keadaan darurat membenarkan perkara-perkara yang dilarang. Jadi kita tak nafikan, ulama tak menafikan yang keadaan darurat tu memang salah satu faktor yang membawa kepada keringanan, kelonggaran daripada sudut hukum. Tetapi it is not the only factor. Dia bukan satu-satunya faktor. Dan suka saya kongsi sedikit dengan tentang istilah darurat ni. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai darurah, ataupun dia punya jamak dia, kata jamak dia adalah ad-darurat. Dalam Melayu kita biasa panggil darurat. Darurat kan. Kita ni bila dengar perkataan darurat, apa yang terlintas dalam minda? Kalau saya boleh tanya pada antum pada pagi hari ini, kita ni bila terdengar perkataan darurat, apakah makna ataupun pengertian yang terlintas dalam minda kita, dalam fikiran kita? Ada pandangan daripada antum? Istilah darurat ni, apa makna dia? Bila kita katakan yang keadaan darurat membenarkan perkara-perkara yang dilarang. Jadi rata-rata saya lihat
Ramai di kalangan orang Islam, bila kita dengar perkataan darurat, yang barangkali terlintas dalam minda kita ataupun fikiran kita adalah kita kalau tak makan benda yang haram, maka boleh membawa kepada kematian. Itu salah satu makna lah yang terlintas dalam minda kita. Darurat tu Ustaz, kalau kita tak makan benda yang haram, dia boleh membawa kepada kematian. Orang itu terperangkap dalam satu situasi yang memang tak ada makanan yang halal kat depan dia. Dia pula dah berhari-hari tak makan. Dan kalau keadaan ini berterusan boleh membawa kepada kematian. Jadi dalam keadaan darurat tu dia terpaksa makan. Jadi bagi sebahagian orang Islam bila dengar perkataan darurat, the first meaning yang barangkali terlintas dalam mindanya, fikirannya adalah satu keadaan, satu situasi yang mana kalau tak makan benda yang haram boleh membawa kepada kematian. Itu barangkali makna yang terlintas dalam minda ataupun fikiran sebahagian di kalangan masyarakat Islam. Kita katakan betul, itu memang darurat. Cuma itu adalah contoh bagi keadaan darurat. Itu bukan ta'rif, itu bukan definisi bagi keadaan darurat. Darurat ni dia tak semestinya dikaitkan dengan tak makan benda yang haram mati. Senang kata macam itu. Ulama tak menafikan yang salah satu contoh bagi keadaan darurat adalah kalau tak makan benda yang haram boleh membawa kepada kematian. Yes, betul itu darurat. Itu contoh darurat. Itu bukan ta'rif bagi darurat. Itu bukan definisi. Itu bukan pengertian bagi perkataan darurat. Habis Ustaz, apa definisi bagi darurat? Apa dia punya definition darurat ni? Saya suka untuk mengajak antum sekalian untuk sama-sama kita merenung kata-kata salah seorang ulama syariah kontemporari yang telah pun meninggal dunia. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau adalah Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini merupakan ulama syariah, ulama fikih dan usul fikih yang terkenal daripada bumi Syria. Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini dia ada karang sebuah kitab yang berjudul Nazariyah Ad-Darurah Asy-Syar'iyyah Muqaranah Ma'al Qanun Al-Wad'i. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ulama Syria yang terkenal ni, dia pernah karang sebuah kitab yang mana dia buat comparison tentang the theory of darurat menurut syarak ataupun menurut fiqh al-Islami dibandingkan dengan undang-undang. Syekh Wahbah Az-Zuhaili ni dia punya bidang kepakaran bukan sahaja dalam bidang fikih, tapi dia juga adalah mahir dalam bidang undang-undang. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ta'rif yang lebih tepat, pengertian yang lebih tepat bagi perkataan darurat adalah satu situasi yang berbahaya ataupun satu situasi yang mana terdapat kesukaran, kesusahan yang teramat sangat. Great difficulties, extreme difficulty. Saya ulang sekali lagi, darurat kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah satu keadaan yang mana berbahaya, a situation of danger, ataupun satu situasi yang mana ada kesusahan yang teramat sangat. Yang mana situasi yang bahaya ni, ataupun situasi yang susah yang amat sangat ini, dia boleh membawa kepada kemudaratan kepada nyawa seseorang, kepada anggota badan seseorang, kepada maruah seseorang, kepada akal seseorang, dan kepada harta seseorang. Jadi according to Syekh Wahbah Az-Zuhaili, keadaan darurat ni, dia adalah satu keadaan danger ataupun yang berbahaya, ataupun keadaan yang teramat susah, sukar yang amat sangat, yang mana keadaan danger ni, yang berbahaya ni, yang mana keadaan yang teramat susah ni, dia boleh membawa kepada kemudaratan
kepada diri seseorang, kepada nyawa seseorang, kepada maruah seseorang, kepada akal seseorang, kepada harta seseorang. Oleh kerana wujudnya bahaya ini, oleh kerana wujudnya kemudaratan ini, maka kata Syekh Wahbah Zuhaili, dalam keadaan ini dibenarkan untuk melakukan perkara-perkara yang pada asalnya diharamkan, dilonggarkan hukum boleh buat. Ataupun untuk meninggalkan perkara yang wajib. Ataupun untuk menundakan satu perbuatan yang wajib. Kenapa dibenarkan benda-benda ini adalah untuk mengelakkan kemudaratan. Jadi kalau kita lihat, perhatikan betul-betul takrif yang diberikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Nazariyah Ad-Darurah Asy-Syar'iyyah, dia tidak membataskan keadaan darurat tu kepada keadaan life and death. Kalau tak buat benda haram, mati. Dia tak membataskan, dia tak narrow down the scope of darurat ni. Syekh Wahbah Zuhaili acknowledge, memang betul, kalau kita terperangkap dalam situasi yang mana kalau tak buat benda haram boleh membawa kepada kematian, yes, itu memang darurat. Tetapi itu salah satu contoh darurat. That is not the only example bagi keadaan darurat. Di sana ada perkara-perkara yang lain, keadaan-keadaan yang lain yang juga termasuk dalam keadaan darurat. Keadaan-keadaan yang boleh menimpakan kemudaratan kepada akal kita, kepada harta kita, kepada maruah kita, itu pun menurut Syekh Wahbah Zuhaili termasuk dalam pengertian darurat. Cuma rata-rata saya lihat dalam pengertian darurat ni, barangkali ramai yang faham darurat ni sebagai satu situasi kalau tak buat benda haram, kalau tak makan benda haram, mati. Kita katakan betul, itu salah satu example. Itu salah satu contoh. Tapi di sana ada contoh-contoh yang lain. Jadi suka saya kongsikan pada pagi hari ini, faktor yang membawa kepada kelonggaran, keringanan daripada sudut fatwa bukan keadaan darurat sahaja. Di sana ada faktor-faktor yang lain yang membawa kepada kelonggaran dalam fatwa. Apakah faktor-faktor tersebut? Yang pertama sekali yang saya nak kongsi pada hari ini, selain daripada darurat, faktor yang lain yang membawa kepada kelonggaran daripada sudut fatwa adalah perubahan zaman. Jadi perubahan zaman merupakan salah satu faktor yang boleh membawa kepada kelonggaran daripada sudut fatwa. Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan zaman? Yang dimaksudkan dengan perubahan zaman adalah perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan dalam kehidupan seharian yang berlaku pada suatu zaman. Jadi perubahan zaman ni bukan semata-mata, oh Ustaz, orang tu tinggal during the 18th century, kita tinggal in the 21st century, contoh, dan kita longgarkan hukum. Bukan itu yang dimaksudkan. It's not just about time, kan? Tapi it is about keadaan. Perubahan zaman yang dimaksudkan kat sini adalah perubahan yang berlaku dalam masyarakat. Perubahan dalam kehidupan seharian yang berlaku pada suatu zaman. Dan ini boleh membawa kepada kelonggaran daripada sudut fatwa. Kita nak berikan contoh. Contoh yang kita nak berikan pada hari ini adalah tentang fatwa yang dikaitkan dengan asnaf zakat fi sabilillah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan tentang golongan-golongan yang layak untuk menerima zakat. Okay. Kita kalau pergi dekat zakat.sg, di laman zakat.sg, di sana ada beberapa golongan yang layak untuk menerima zakat. Golongan fuqara, golongan fakir, golongan masakin, golongan miskin, golongan al-amilina 'alaiha,
golongan amil, amil zakat, golongan mu'allaf, golongan fi sabilillah, golongan ibnu sabil, golongan al-gharimin, golongan fir riqab. Jadi ada lebih kurang 8 asnaf yang layak menerima zakat. Salah satu kumpulan yang layak untuk menerima zakat adalah asnaf zakat fi sabilillah. Jadi fi sabilillah ni adalah salah satu kumpulan yang layak untuk menerima zakat berdasarkan Al-Quranul Karim, apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kita kalau buka kitab-kitab fikir, baik kitab yang silam maupun kitab yang semasa, kita akan dapati yang majoriti di kalangan para ulama silam, mereka berpandangan yang dimaksudkan dengan fi sabilillah yang layak untuk menerima zakat adalah orang-orang, individu-individu yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka inilah yang dimaksudkan dengan asnaf zakat fi sabilillah. Mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nyawa mereka. Itu tafsiran, itu fatwa, itu pendapat yang disuarakan oleh ramai di kalangan para ulama silam. Tetapi dalam masa yang sama juga kita lihat pada zaman ini para ulama mereka meluaskan lagi skop pengertian zakat fi sabilillah. Mereka setuju dengan para ulama silam yang fi sabilillah merujuk kepada individu-individu yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada pandangan ulama kontemporari boleh diluaskan lagi skop pengertian fi sabilillah ni. Jadi pada zaman ini ramai di kalangan para ulama berpandangan yang dakwah Islam pun termasuk dalam kategori zakat fi sabilillah. Kita buat dakwah pun kita perlukan kepada wang. Nak reach out to the masses. Dan para ulama mengatakan pada zaman ini oleh kerana dakwah Islam pun is a form of perjuangan. Dakwah Islam barangkali dia tak berjuang dengan senjata, tapi dia berjuang dengan ilmu. Menyebarkan kebenaran. Menyanggah pandangan-pandangan yang tak betul. Membanteras ajaran-ajaran sesat. Ini semua termasuk dalam dakwah. Dan dakwah ni bila dilakukan, dia juga perlukan sokongan daripada sudut kewangan untuk mempermudahkan perjalanan dakwah tu. Jadi kata para ulama kontemporari, oleh kerana dakwah Islam pada zaman ini dia perlukan sokongan daripada sudut kewangan, maka ramai di kalangan para ulama semasa mereka memutuskan yang pengertian zakat fi sabilillah ini juga merangkumi golongan-golongan yang melakukan dakwah. Dakwah Islam pun layak untuk dikategoriskan, dimasukkan dalam kategori asnaf zakat fi sabilillah. Kerana dia juga adalah satu bentuk perjuangan. Perjuangan daripada sudut ilmu. Ustaz, kenapa ulama meluaskan lagi skop pengertian asnaf zakat fi sabilillah adalah kerana melihat kepada perubahan yang berlaku. Pada zaman ini, dakwah Islam amat diperlukan. Untuk menyebarkan kebaikan, untuk menyebarkan, mengajarkan kebenaran. Dan dakwah ini juga dia memerlukan kepada sokongan daripada sudut wang. Oleh kerana mempertimbangkan perubahan yang berlaku, maka para ulama pada zaman ini mereka berpandangan boleh kita longgarkan fatwa. Boleh kita ringankan fatwa
kita tak hadkan, kita tak bataskan pengertian zakat fi sabilillah bagi mereka yang berjuang di jalan Allah. Kita luaskan lagi skop tentang perjuangan ini juga melibatkan perjuangan ilmu, perjuangan dakwah juga termasuk dalam asnaf zakat fi sabilillah. Jadi inilah salah satu contoh yang mana fatwa dilonggarkan kerana meraihkan perubahan yang berlaku antara zaman dahulu dan zaman sekarang. Itu adalah salah satu contoh. Okey, tadi saya dah jawab dah soalan ni, siapakah yang dimaksudkan dengan asnaf zakat fi sabilillah? Kalau berdasarkan ulama dulu, yang mereka maksudkan adalah mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah. Manakala pada zaman sekarang, para ulama meluaskan lagi skop pengertian zakat fi sabilillah juga merangkumi dakwah Islam juga termasuk dalam asnaf zakat fi sabilillah. Kita beralih kepada faktor yang kedua. Kalau tadi faktor yang pertama yang membawa kepada kelonggaran daripada sudut hukum adalah perubahan zaman. Yang kedua pula adalah berkaitan dengan tatawur. Tatawur juga termasuk dalam salah satu faktor yang membawa kepada kelonggaran, keringanan daripada sudut fatwa. Apa maksud tatawur? Yang dimaksudkan dengan tatawur adalah perkembangan yang berlaku dalam komunikasi, pengangkutan dan pelbagai lapangan kehidupan yang lain. Advancement. Perkembangan yang berlaku. Hari ini kita lihat kita punya transportation, Masya Allah. Kalau nak berbanding dengan zaman dahulu, zaman sekarang transportation dia baik kan? Macam-macam kemudahan kita ada. Macam-macam transport kita ada. Ada MRT, ada LRT, ada kapal terbang, ada kereta, bas, motosikal, macam-macam lah. Yang barangkali pada zaman dulu tak ada benda-benda ni. Pada zaman Nabi SAW tak ada benda-benda ni. Berlaku juga perkembangan daripada sudut communication, komunikasi. Dulu orang-orang dulu kalau nak sampaikan message barangkali kena tulis surat. Dan barangkali juga mengambil masa yang lama kan, untuk menghantar satu surat daripada seorang individu kepada individu yang lain. Tapi zaman sekarang kita lihat dengan perkembangan yang berlaku kan, kita boleh communicate dengan pihak lain dengan menggunakan pelbagai wadah. Handphone ada, kan? WhatsApp ada, Zoom ada, video conference ada. Yang mana pada zaman Nabi SAW benda ni semua tak ada. Zaman Nabi tak ada internet. Zaman Nabi pun tak ada video conferencing macam kita buat sekarang ni. Tuan-tuan dan puan-puan berada kat rumah masing-masing, saya berada kat rumah saya, kita boleh still communicate. Kita boleh still menghadiri kelas. Walaupun kita berada kat tempat yang berbeza. Jadi apa itu tatawur? Tatawur itu maksudnya adalah perkembangan, development, advancement yang berlaku dalam pelbagai lapangan kehidupan. In terms of transportation, pengangkutan, in terms of komunikasi dan juga bidang-bidang yang lain. Itu maksud tatawur. Dan tatawur ni kata para ulama merupakan salah satu faktor yang membawa kepada keringanan dalam fatwa. Satu contoh yang kita nak bawa pada hari ini adalah berkaitan hukum jual beli secara online. Dulu zaman ulama-ulama dulu tak ada jual beli secara online. Kenapa tak ada Ustaz? Kerana dulu internet tak ada. Para sahabat zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Empat Mazhab, zaman mereka tak ada internet.
Jadi oleh kerana zaman mereka tak ada internet, how is it possible kan pada zaman tersebut nak menjalankan jual beli secara online? Internet pun tak ada pada zaman tersebut. Jadi pada zaman dulu kalau nak beli kena jumpa face to face antara penjual dengan pembeli. Dilakukan akad jual beli. Tapi pada zaman ini kan dengan adanya internet, bila adanya internet, adanya jual beli secara online. Okay. Adanya jual beli secara online. Dan dibahaskan oleh para ulama kita tentang hukum jual beli secara online. Antara badan fatwa yang keluarkan fatwa tentang jual beli secara online adalah Al-Majma' Al-Fiqhi. Badan fatwa ini keluarkan fatwa tentang hukum jual beli secara online pada tahun 1990. 1990. 30 tahun, lebih kurang 31 tahun yang lalu. Fatwa telah dikeluarkan tentang hukum jual beli secara online. Yang mana fatwa para ulama pada ketika itu, mereka memutuskan jual beli secara online adalah dibenarkan. Walaupun kedua-dua pihak ni, si pembeli dengan si penjual ini tidak berada pada tempat yang sama. Tak mengapa. Walaupun kedua-dua belah pihak ni tak melihat each other. Tak mengapa. Walaupun dua-dua belah pihak ni dia tak dengar suara each other, pun tak mengapa. Kita beli benda online. Macam-macam wadah ada pada zaman ini. Ada Shopee dan wadah-wadah yang lain. Tapi Ustaz, saya tak nampak si penjual tu. Sah ke? Sah kata para ulama. Tapi Ustaz, saya beli online ni saya tak dengar suara dia. Sah ke tidak jual beli tersebut? Sah. Tapi Ustaz, dia berada kat tempat yang lain. Saya kat Singapura, si penjual tu daripada China. Sah ke Ustaz? Sah. Asalkan ada mutual consent daripada dua-dua belah pihak. Asalkan tak ada elemen penipuan, maka akad tersebut adalah akad yang sah. Asalkan semua transparent. Benda dia, ada gambar benda tu, berapa harga dia, berapa delivery fee dia. Kalau semuanya transparent, tak ada elemen penipuan, maka kata para ulama, sah akad jual beli tersebut yang dilakukan secara online. Tapi Ustaz, Imam Syafi'i tak pernah sebut pun Ustaz pasal akad jual beli secara online. Kita katakan betul. Kerana zaman Imam Syafi'i tak ada internet. Macam mana kita nak kaitkan hukum jual beli secara online ni dengan zaman Imam Syafi'i yang tak ada internet pada ketika itu? Macam mana kita nak kaitkan perbahasan jual beli secara online dengan zaman sahabat? Sedangkan zaman sahabat pun tak ada internet. Apakah faktor yang telah membawa kepada keringanan daripada sudut hukum fatwa? Adalah at-tatawur. Perkembangan, development, advancement yang berlaku dalam pelbagai lapangan kehidupan. Seperti communication, seperti transportation. Dilonggarkan hukum. Itu contoh yang kedua yang kita nak bawa, faktor yang kedua yang kita nak bawa pada hari ini. Kita beralih kepada faktor yang ketiga yang membawa kepada kelonggaran daripada sudut fatwa adalah perubahan tempat. Apa yang kita maksudkan dengan perubahan tempat? Kata para ulama, fatwa-fatwa yang dikeluarkan di tempat yang mana malam ataupun siang, harinya berpanjangan pada sebahagian bulan tidak sama dengan tempat yang tidak mengalami keadaan sedemikian. Di sebahagian negara ni kita lihat, dia punya malam berpanjangan. Kita kat Singapura ni, in 24 hours, 24 jam ni, kita ada malam dengan siang kan.
Kita punya waktu malam dapat dibezakan dengan waktu siang dalam jangka masa 24 jam. Kita kalau kat Singapura ni lebih kurang pukul 7 ataupun 6:50 plus, 6:50 PM dah masuk waktu maghrib dah. Dah masuk waktu malam. Jadi kita ada siang, kita ada malam dalam jangka masa 24 jam. Tapi bagi sebagian negara ni kita lihat dia experience malam for several months. Beberapa bulan malam je. Bagi sebagian negara, beberapa bulan pula dia experience daytime. Siang je. Tak experience malam. Ada sebagian negara dekat dunia ni macam gini. Yang mana dia punya malam tu berpanjangan untuk beberapa bulan. Yang mana dia punya daytime dia berpanjangan untuk beberapa bulan. Dan nak keluarkan fatwa dalam keadaan seminggu rupa, dia perlu meraihkan perubahan perbezaan tempat ni. Salah satu contoh fatwa, kelonggaran dalam pengeluaran fatwa yang dikaitkan dengan perbezaan tempat adalah kebenaran untuk menjamakkan solat dalam sebahagian keadaan. Kita ni dekat Singapura, kan, dalam keadaan biasa kita solat dalam keadaan solat 5 waktu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Hukum asal bagi solat 5 waktu, kita perlu laksanakan solat tersebut pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Maksudnya, solat subuh kena lakukan pada waktu subuh. Solat subuh tak boleh lakukan waktu zuhur. Solat zuhur lakukan pada waktu zuhur. Asar pada waktu asar. Maghrib pada waktu maghrib. Isyak pada waktu isyak. Tak boleh suka-suka hati kita jamakkan solat. Jamak tu apa? Jamak kita gabungkan solat. Tak boleh suka-suka hati kita nak combinekan solat zuhur dengan solat asar. Sedangkan kita ni bukan musafir. Tak boleh suka-suka hati dalam keadaan biasa kita jamakkan solat. Combinekan solat. Antara maghrib dengan isyak. Sedangkan tak ada keperluan. Sedangkan kita bukan musafir. Tapi dalam situasi-situasi yang tertentu, kalau sekiranya ada kesukaran untuk solat on time kerana ada valid reason, maka sebahagian di kalangan ulama kita memberikan kelonggaran. Antara badan fatwa yang pernah berikan kelonggaran ini adalah Majlis Fatwa, Majlis Kajian dan Fatwa Eropah. European Council for Fatwa and Research. Al-Majlis Al-Urubi Lil-Ifta' Wal-Buhuth. Mereka pernah membenarkan masyarakat di European Muslims untuk menjamakkan solat dalam sebahagian keadaan. Saya bacakan fatwa yang dikeluarkan oleh European Council for Fatwa and Research. Kata European Council for Fatwa and Research dalam salah sebuah fatwa mereka yang mereka keluarkan pada tahun 1999. Mereka mengatakan, the Council concluded that it is permitted to combine these two prayers in Europe during summer when Isha enters around midnight or the signs of Isha disappear totally, so that Muslims do not face difficulty which was lifted from upon them by virtue of the Holy Quran. This permission is also due to the hadith of Ibn Abbas in Sahih Muslim. The Prophet, peace be upon him, said, the Prophet, peace be upon him, combined the Zuhr and Asr prayers and Maghrib and Isha prayers when he was not in a state of danger and when there was no rain. Ibn Abbas was asked, why did he do so? He replied, he wanted to lift the difficulty from upon his ummah. In the same respect, it is also permitted for a Muslim to combine Zuhr and Asr prayers in these countries during winter, when the day is very short and it becomes increasingly difficult for employees to pray each in its own time. The Council, however, warns Muslims against combining the said prayers without the actual need
waktu and against making this permission a constant habit. Jadi, Majlis Kajian dan Fatwa Eropah pada 1999, mereka benarkan European Muslims untuk menjamakkan solat mereka dalam sebahagian keadaan. Dalam keadaan yang betul-betul susah untuk solat pada waktunya. Hukum asal kita solat pada waktu kan, kita tak boleh jamakkan solat, melainkan kita musafir. Tapi dalam sebahagian situasi-situasi yang tertentu diberikan kelonggaran. Tapi mesti ada valid reason. Tak boleh suka-suka hati kita combine kan, jamakkan solat kita. Kalau kat Singapore konteks, sama jugalah. Kita solat kena ikut waktu kan. Tapi bagi sebahagian orang, bagi sebahagian pekerjaan, barangkali diberikan kelonggaran untuk jamakkan solat. Sebagai contoh macam doktor. Doktor kalau buat pembedahan dan operation, dia nak operate seorang patient. Pembedahan dia bermula pada jam 6.30 petang, contoh. Pembedahan dia habis pada jam 8.30 malam. 6:30 to 8:30. 6:30 kalau ikut waktu sekarang, belum lagi masuk waktu maghrib. 8:30 kalau ikut waktu sekarang, dah pun masuk waktu isyak. Tapi macam mana Ustaz? Doktor ni dia nak solat maghrib Ustaz. Dia sekarang tengah bedah orang ni. Dan pembedahan ini memakan masa 2 jam. Tak boleh tinggalkan. Takut-takut nyawa si pesakit ni terancam. Kata para ulama, dalam keadaan gini, dalam keadaan kesukaran yang ada valid reason, dibenarkan, dilonggarkan untuk menjamakkan solat. Tapi bukan semua orang kita kata boleh jamakkan solat kerana hukum asal adalah mendirikan solat pada waktunya dan tidak kita menjamakkannya. Bolehkah seorang Muslim menjamakkan solat dalam negaranya sendiri? Kita mengatakan hukum asal tak boleh. Melainkan kalau ada valid reason. Valid reason yang saya berikan contoh macam tadi itu doktor perubatan. Yang tugas dia memang bedah orang. Dan pembedahan pula berlaku bertembung dengan waktu solat. Maka pada ketika itu diberikan kelonggaran. Bagi orang-orang sedemikian rupa seperti doktor perubatan, yang melakukan pembedahan, dia boleh jamakkan solat kalau sekiranya dia menghadapi kesukaran untuk solat on time. Especially solat-solat yang mana waktunya pendek. Antara solat yang waktunya pendek adalah solat maghrib. Solat maghrib ni dia punya waktu tak begitu panjang kan. Kalau nak dibandingkan dengan waktu-waktu solat yang lain. Jadi hukum asal tak boleh, melainkan kalau memang betul ada valid reason. Faktor yang keempat yang membawa kepada kelonggaran daripada sudut fatwa adalah perbezaan keadaan hamba-hamba Allah. Jadi sebagaimana kita tahu, kita ni hamba-hamba Allah, keadaan kita berbeza-beza. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang kaya, ada yang fakir. Dan kadang-kadang these differences, perbezaan ini dia ada kesan kepada fatwa. Salah satu contoh kelonggaran dalam pengeluaran fatwa kerana meraihkan perbezaan keadaan hamba-hamba Allah adalah kebenaran untuk mendirikan solat dalam keadaan duduk atau berbaring bagi golongan yang tidak dapat mendirikannya dalam keadaan berdiri. Kita hukum asal solat, kita berdiri. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Orang yang sihat, yang tak ada sakit, dia solat berdiri. Habis Ustaz, orang ni sakit Ustaz. Dia memang tak boleh solat berdiri. Akan mudaratkan dia. Dia cuma boleh solat duduk je. Boleh tak dia solat duduk? Kata ulama' boleh. Kalau memang dia ada kesukaran untuk berdiri kerana sakitnya, maka dia boleh solat duduk. Ustaz, ada satu patient ni Ustaz, pesakit. Dia ni solat diri pun tak boleh, duduk pun tak boleh Ustaz. Dia cuma boleh solat baring ke atas katilnya. Dia tak boleh bangun. Kita katakan, golongan semacam rupa, dia boleh solat baring.
Tapi Ustaz, Nabi ajar solat berdiri, betul. Nabi ajar solat berdiri. Tapi Nabi SAW juga meraihkan perbezaan keadaan hamba-hamba Allah. Dalam sepotong hadis kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, "Salli qa'iman." Solatlah dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tak mampu, solatlah dalam keadaan duduk. Kalau kamu tak mampu, solatlah dalam keadaan berbaring. Jadi Nabi meraihkan keadaan hamba-hamba Allah yang berbeza. Orang yang sakit, yang tak boleh diri, kita tak paksa dia solat berdiri. Islam dia tak rigid macam itu. Islam meraihkan keadaan hamba-hamba Allah. Tak sama antara orang yang sihat dengan orang yang sakit. Kalau seorang hamba tu dia cuma boleh solat duduk, dia solat duduk, dia tak boleh berdiri. Kalau seorang hamba tu dia tak boleh solat duduk, dia tak boleh solat berdiri, dia solat berbaring. Mengikut kemampuan dirinya. Jadi fatwa bila dikeluarkan pun kita meraihkan, para ulama, para mufti meraihkan keadaan hamba-hamba Allah yang berbeza. Bukan bagi semua orang kita bagi fatwa yang sama, tidak. Berdasarkan petunjuk daripada hadis Nabi SAW, Nabi meraihkan keadaan hamba-hamba Allah yang berbeza. Faktor yang kelima yang membawa kepada kelonggaran daripada sudut fatwa adalah memikirkan kesan di sebalik fatwa. Sesuatu perkara yang pada asalnya dilarang ataupun diharamkan, kadang-kadang dilonggarkan hukumnya. Kenapa? Kerana memikirkan kesan ataupun natijah di sebalik sebuah fatwa tu. Kalau fatwa itu masih diharamkan, takut-takut dia bawa kepada satu kemudaratan kepada hamba-hamba Allah. Kita nak bagi contoh, yang mana sesuatu perbuatan yang diharamkan diberikan kelonggaran. Kerana memikirkan kesan di sebalik sesebuah fatwa. Salah satu contohnya adalah kelonggaran untuk berdusta dalam sebahagian keadaan walaupun hukum asal berdusta itu adalah dilarang. Kita semua tahu yang berdusta itu haram. Seorang Muslim, seorang mukmin bukanlah seorang pendusta. Hukum asal berdusta haram. Tapi dalam masa yang sama juga, kita lihat dalam sebahagian hadis Nabi SAW, Nabi SAW membenarkan kita untuk berdusta dalam specific cases. Dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Kalau saya boleh tanya antum pada hari ini, apakah contoh keadaan yang dibenarkan bagi seseorang untuk berdusta? Apa jawapan antum? Hukum asal berdusta haram. Tapi dalam sebahagian keadaan diberikan kelonggaran. Dan kelonggaran ini ada sandarannya dalam hadis Nabi SAW. Ada pandangan daripada antum pada pagi hari ini yang ingin kongsi dengan kita? Apakah contoh keadaan yang dibenarkan bagi seseorang itu untuk berdusta? Ada tak example yang terdetik dalam fikiran antum? Certain situations yang dibenarkan bagi kita untuk berdusta. Jadi situasi-situasi yang dibenarkan untuk berdusta ni ada disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata Rasul SAW, "Laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan." Ada yang komenkan dekat comment section membaikkan dua pihak yang bermusuh. Memang betul, itu salah satu keadaannya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, bukanlah disebut pendusta orang yang menyelesaikan perselisihan di antara manusia. Lalu dia menyampaikan sesuatu yang baik atau dia berkata sesuatu yang baik. Di salah satu keadaan yang dibenarkan untuk berdusta
menurut ajaran Islam adalah bila intention kita adalah untuk memperbaiki hubungan antara dua orang yang sedang berselisih. Nabi kata dilonggarkan. Nabi tak anggap orang tu sebagai pendusta. Itu tak termasuk dalam pendusta yang diharamkan. Okay. Kalau sesebuah negara itu diserang oleh pihak musuh, ada tentera musuh masuk. Kemudian dia pergi kat rumah kita. Dia tanya, dekat mana tentera negeri ini? Dekat mana mereka sembunyi? Kita tahu dekat mana mereka sembunyi. Tapi kita berdusta. Kita kata, oh, dekat sebelah kiri. Sedangkan yang mereka sembunyi itu dekat sebelah kanan. Boleh ke Ustaz berdusta dalam keadaan semikian rupa? Boleh. Kerana kalau antum cakap jujur dalam keadaan tersebut, adalah dia akan melemahkan lagi tentera negara kita. Sebagai contohlah. Sekarang tentera musuh masuk negeri kita sebagai contoh. Kita tahu kita punya tentera negara kita sembunyi dekat mana, tapi kita berdusta. Kita kata mereka sembunyi tempat lain. Demi untuk memelihara keselamatan tentera negara sendiri. Boleh ke tidak? Boleh. Walaupun pada asalnya hukumnya adalah haram. Jadi kita mengatakan hukum asal berdusta haram. Tapi dalam situasi-situasi yang tertentu diberikan kelonggaran. Kalau sekiranya bercakap jujur boleh membawa kepada satu mafsadah yang besar. Boleh membawa kepada satu keburukan yang besar. Keadaan yang keenam yang membawa kepada keringanan daripada sudut hukum adalah umumul balwa. Apa itu umumul balwa? Umumul balwa adalah satu perkara yang berlaku secara meluas yang sukar untuk dielakkan. Itu umumul balwa. Satu perkara yang berlaku secara meluas yang sukar untuk dielakkan. Satu contoh yang saya nak bawa pada pagi hari ini adalah tentang kucing. Kucing ni kalau berdasarkan hadis Nabi SAW, dia tidak dihukumkan sebagai najis. Ada sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, kata Rasul SAW, sesungguhnya kucing tidaklah najis. Sesungguhnya ia adalah binatang yang selalu mengelilingi kalian. Jadi kata Nabi SAW, kucing ni dia tak najis. Dan Nabi berikan sebab kenapa dia tak najis. Adalah kerana kucing ni adalah binatang ataupun haiwan yang sentiasa berlegar di sekitar kita. Especially bagi orang-orang yang simpan kucing. Oleh kerana dia sentiasa berlegar di sekitar kita, dia sentiasa mengelilingi kita, especially bagi mereka yang simpan kucing, maka diberikan kelonggaran daripada sudut hukum. Kucing, kata Nabi SAW, tidak termasuk dalam kategori najis. Faktor yang ketujuh yang terakhir yang boleh membawa kepada keringanan dan kelonggaran daripada sudut fatwa adalah maslahah. Maslahah ni daripada sudut bahasa ada kaitan dengan maksud kemanfaatan. Kemanfaatan sama ada dikaitkan dengan kehidupan dunia ni ataupun kemanfaatan yang dikaitkan dengan hari akhirat. Dan maslahah ni saya akan perincikan lagi perbahasannya insya-Allah pada sesi kita akan datang apabila kita membahaskan soalan yang ke-18 daripada kitab 35 pengajaran berkaitan solat Jumaat sebelum zawal. Sebagai kesimpulan untuk sesi kita pada pagi hari ini, suka saya tekankan yang memang betul yang darurat itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kelonggaran, keringanan daripada sudut fatwa. Tetapi ianya bukan satu-satunya faktor. Ada faktor-faktor yang lain yang membawa kepada kelonggaran dalam fatwa. Apakah faktor-faktor tersebut? Kalau kita boleh rumuskan, antaranya adalah perubahan zaman, tatawur, iaitu perkembangan yang berlaku dalam pelbagai lapangan kehidupan. Ketiga adalah perbezaan tempat. Keempat adalah perbezaan keadaan hamba-hamba Allah. Kelima adalah memikirkan kesan di sebalik fatwa. Keenam adalah umumul balwa. Dan yang ketujuh adalah maslahah. InsyaAllah yang tentang maslahah ni kita akan perincikan lagi perbahasannya pada sesi kita yang akan datang. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau sekiranya ada kesalahan, kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri, saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.